Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kita pada kali ini, kita akan belajar teknik menjawab SPM Matematik Kertas 2 bahagian A. Tajuk kita pada hari ini adalah garis dan satah dalam 3 dimensi. Sebelum itu, soalan boleh dimuat turun pada link yang disediakan pada bahagian description di bawah. Jadi mari kita teruskan dengan melihat soalan yang pertama. Rajah menunjukkan sebuah prisma tegak. Tapak PQRS adalah segi empat tepat mengufuk. Trapezium ABPQ adalah kereta rentas seragam prisma itu. Segi empat tepat BCRQ adalah tegak. Dan segi empat ABCD adalah satah condong. Soalan A, namakan sudut di antara garis PC dengan satah CDSR. Jadi, untuk menjawab soalan ini, apa yang perlu kita lakukan adalah kita melihat kepada rajah. Dan kita cari di manakah terletaknya garis PC. Jadi di sini, kita akan tengok PC adalah di sini. P dan C merupakan satu garis ini bersama dengan satah CDSR. CDSR iaitu satah di bahagian belakang. Jadi di sini terdapati bahawa di antara garis dan satah ini, di mana terdapat pertemuan di antara garis dan satah, iaitu pertemuannya berlaku pada bucu C. Jadi di sini kita akan lukis dan juga satah menegak di bahagian belakang. Jadi sudut kita di sini adalah sudut C, iaitu pertemuan di antara garis dan juga satah. Kemudian kita lihat balik kepada garis. C telah pun bertemu dengan satah, manakala P tidak bertemu dengan satah yang terlibat. Jadi, P adalah satu hujung yang berada di atas. Kalau kita mengandaikan bahawa satah itu merupakan satu lantai, jadi P adalah berada di atas. Jadi, di bawah P secara tegaknya, secara normalnya, kita akan jumpa S. Jadi, di sini adalah S. Jadi, untuk C berhubung dengan S, kita akan buat satu garis yang menghubungkan C ke S. Jadi, jawapan kita adalah sudut P, C dan S. Jadi, untuk soalan yang pertama, iaitu soalan A, jawapannya adalah sudut P, C, S. Seterusnya terlihat bahagian B, hitung sudut itu. Jadi di sini kita lihat, untuk kita menghitung sudut tersebut, apa yang perlu kita lakukan adalah kita mengeluarkan segitiga sudut tegak yang terlibat. Jadi di sini kita cuba lukis segitiganya yang terlibat seperti ini, di mana ini adalah C, titik temu di antara satah dan juga garis lurus. Kemudian yang berada di atas C adalah huruf P dan berada bawah secara tegak di bawah P adalah huruf S. Jadi di sini sudut tegaknya 90 darjah. Kemudian kita lihat label ukuran. Di sini PS adalah 5. Jadi ini adalah 5. Kemudian panjang CS tidak diberi di sini. Begitu juga dengan panjang PC juga tidak diberi. Jadi apa perlu kita lakukan di sini adalah kita lihat balik kepada rajah. Di sini panjang RS adalah 12. Manakala tinggi RC adalah 9. Jadi di sini panjang CS adalah merupakan hipotenus kepada segitiga ini. Ya, lihat ya di sini. Dan panjang CS adalah hipotenus.
Jadi kita akan cari panjang hipotenus itu dengan menggunakan teorem Pythagoras, iaitu 12 kuasa 2 tambah dengan 9 kuasa 2. Kemudian kita puncakkan jawapannya, kita akan dapat panjang CS adalah 15. Jadi CS di sini adalah 15. Jadi pada rajah segitiga tepat ini, kita telah ada dua ukuran sisi, iaitu ini sudut kita C dan kita ada sisi yang bertentangan dan sisi yang bersebelahan. Jadi tentang persebelah adalah tan. Jadi di sini kita akan menggunakan trigonometri, iaitu tan. Jadi kita akan tulis tan sudut PCS sama dengan 5/15. Jadi sudutnya kita akan tekan terus dengan kalkulator. Kita tekan shift tan 5/15. Kita akan dapat 18.43. 18.43 darjah. Jadi ini adalah jawapan untuk bahagian B. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Dalam suatu perkhemahan, setiap kumpulan dikehendaki membina satu kemah berbentuk prisma tegak seperti rajah dengan ukuran yang diberi dan AF sama dengan FB sama dengan 200 cm. A. Nyatakan sudut di antara satah AFED dan satah FBCE. Jadi terlihat pada rajah satah AFED dan satah FBCE. Jadi terlihat, kita dapati bahawa pertemuan antara kedua-dua satah itu akan menghasilkan seperti ini. Jadi sudut yang terhasil adalah sudut ini dan sudut ini. Jadi di sini terdapat dua bukaan sudut. Jadi apa yang perlu kita lakukan di sini adalah kita menulis salah satu sudut yang terhasil. Di sini ada dua jawapan. Jadi kita boleh tulis sudut AFB ataupun kita akan tulis sudut CED. Ini adalah sudutnya. Itu dan di belakang. Seterusnya terlihat bahagian B. Hitung sudut di antara satah AFED dan satah FBCE. Kita akan menghitung sudut. Jadi sebelum itu, untuk membolehkan kita nampak lebih jelas, kita buat sedikit lakaran. Ini adalah A, ini F dan ini B. Kemudian panjangnya adalah 300. Ini adalah 200. Jadi untuk menghitung sudut, kita akan menggunakan trigonometri. Dan trigonometri memerlukan kita ada segitiga tepat. Di sini bukan segitiga tepat. Jadi oleh itu, apa yang perlu kita buat adalah kita bahagi dua sudut segitiga ini untuk menjadi segitiga bersudut 90 darjah. Jadi secara tidak langsung, panjang tapak ini akan jadi 150. Jadi kalau kita ambil satu bahagian di sini, tapaknya 150 dan condongnya adalah 200 dan sudut kita adalah di sini. Jadi sudut kita di sini, kita ada sisi yang bertentangan dan sisi hipotenus. Jadi tentang per hipotenus adalah sin. Sin sudut kita adalah tentang per hipotenus. Jadi kita akan tekan kalkulator, shift sin
150 per 200. Dan jawapannya adalah 48.59. 48.59 darjah. Dan kita kena ingat bahawa ini adalah sudut apabila kita membahagi duakan segitiga tersebut. Jadi untuk mendapatkan sudut yang tepat, sudut yang sebenar, itu sudut AFB ataupun sudut CED, kita perlu darabkan dengan 2. Jadi kita darabkan dengan 2 di sini. .59 darab 2, dan jawapan akhirnya kita akan dapat 97.18 darjah. Dan ini adalah jawapan akhir kita. Seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Segitiga bersudut tegak DEF adalah kata rentas bagi seragam prisma itu. Rentas seragam bagi prisma itu. A. Namakan sudut di antara garis AD dengan satah BCDE. Jadi pada rajah kita lihat di mana terletaknya garis AD. Ini adalah garis AD, A dan D di sini. Ini adalah garisnya. Kemudian satah BCDE. BCDE adalah satah tegak. Ini bahagian belakang ni. Okey. Kalau kita lihat di sini, garis lurus AD dengan satah BCDE bertemu pada titik D. Jadi, sudut kita adalah sudut D. Seterusnya kita akan cari dua lagi titik. Jadi, kita lihat pada garis lurus AD ini, D adalah telah pun bertemu pada satah. Jadi, kita mengandaikan satah itu adalah tapak. Jadi, D adalah tapak, maka A adalah puncaknya. Kita lihat pada puncak ini, puncak A. Puncak A dan kita lihat di bawah tapak, iaitu satah BCDE ini, kita akan lihat di bawah A adalah B. Sini. Jadi di bawah A adalah B. Jadi sudut kita adalah sudut ADB. Jadi kita akan buat satu garis di sini. Untuk dapatkan sudut tegak adalah di bahagian B. Jadi jawapan kita adalah ADB. Seterusnya, hitung sudut di antara garis AD dengan satah BCDE. Jadi untuk kita menghitung sudut tersebut, kita perlu buat sedikit lakaran untuk kita lihat segitiga yang terhasil. Jadi kita akan buat B dan D berada di bahagian bawah. Ini puncaknya adalah A, di bawah A ada B, kemudian ini adalah D, dan ini adalah sudut kita. Kemudian kita lihat panjang bagi setiap sisi. Panjang AB telah pun diberi di sini sama dengan panjang EF, iaitu 14. Kemudian panjang BD. Panjang BD di sini tidak diberi, tetapi telah membentuk satu segitiga bersudut tegak. Jadi seperti mana soalan sebelum ini, kita akan menggunakan teorem Pythagoras, iaitu kita mencari panjang BD dengan kita ambil 12 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. Kemudian kita puncakkan, kita dapat panjangnya adalah 13 di sini. Jadi panjang BD adalah 13. Jadi sudut kita di sini, kita ada sisi yang bertentang dengan sisi sebelah. Jadi tentang persebelah adalah tan. Jadi kita akan gunakan tan sudut ADB sama dengan tentang persebelah. Jadi kita tekan kalkulator. Shift tan 14 per
13. Ini jawapannya adalah 47.12 darjah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 4. Rajah menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk TUVWL. M dan N adalah titik tengah bagi PS dan QR dan UV masing-masing. Kemudian di sini diberi WT bersamaan dengan 8 cm. Sini 8 cm. WV sama dengan 12 cm. Dan QU sama dengan 4 cm. Jadi kita buat sedikit catatan pada rajah. A. Kena pasti sudut di antara satah LVU dengan satah QRVU. Jadi kita lihat pada rajah satah LVU. LVU ni adalah satah condong berbentuk segitiga ini yang berwarna kelabu, dan satah QRVU. QRVU. Jadi satah QRVU adalah satah tegak di sini. Kita buat sedikit highlight di sini. Okey. Jadi di sini kalau kita lihat pertemuan antara satah LVU dengan satah QRVU adalah pada titik V, titik N dan titik U. Terdapat 3 titik yang menemukan antara kedua-dua satah tersebut. Jadi, titik manakah yang kita perlu pilih? Jadi di sini kita lihat antara titik yang perlu kita pilih adalah titik N. Kenapa titik N? Kerana satah LVU ni merupakan satah yang berbentuk segitiga. Kalau kita lihat di sini, N ke L, kemudian V ke L dan U ke L. Antara tiga-tiga garis ini, L ke N adalah garis yang lebih dekat berbanding dengan LV dan juga LU. Jadi kita ambil titik tengah. Ini sudut kita adalah sudut N. Kemudian antara satah QRVU ini, N berada tegak dengan M. Jadi kita ambil M. Dan satu lagi adalah L. Ini sudutnya adalah L, N, M. Seterusnya kita nak hitung sudut. Kita akan lukis segitiga yang terbentuk. Segitiga yang terbentuk begini. Atasnya adalah M, bawah N dan di hujungnya adalah L. Ini adalah sudut kita. Dan kita lihat panjang LM, panjang LM ini sama dengan panjang WV, iaitu 12 cm. Kemudian panjang MN. Panjang MN adalah bersamaan dengan 4. Ini 4. Jadi 12 ini adalah garis yang bertentangan, sisi yang bertentangan dengan sudut kita, dan 4 ini adalah sisi yang bersebelahan dengan sudut. Jadi tentang persebelah kita akan guna tan. Jadi tan sudut LNM sama dengan 12/4. Kemudian kita tekan kalkulator. Kita tekan shift tan 12/4. Kita akan dapat 71.57 darjah. Kita bundarkan menjadi 71.57 darjah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 5. Rajah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat ABCD di atas tapak mengufuk. Trapezium ABQP adalah kerata rentas seragam prisma itu. M dan N adalah titik tengah AB dan DC. Titik Q berada tegak di atas titik M.
Pada rajah, tandakan sudut di antara garis AR dengan satah ABCD. Jadi untuk soalan nombor 5 ini, pada rongan jawapan telah diberi rajah. Jadi kita perlu tanda di manakah sudut yang terhasil. Jadi kita lihat di sini garis AR. Ini adalah garis AR dengan satah ABCD. ABCD adalah satah tapak di sini. Jadi kita lihat di sini garis lurus dan tapak bertemu pada titik A. Jadi apabila A telah bertemu pada tapak, jadi R ini adalah sebagai puncaknya. Jadi kita lihat puncak ini, di bawah puncak ini adalah terdapatnya huruf N, iaitu tegak 90 darjah. Jadi sudut kita adalah, kita akan gariskan titik temu dengan kawasan sudut 90 tersebut. Jadi jawapan kita adalah ini. Kita tandakan pada rongan jawapan. Ini adalah sudutnya. Kalau kita namakan sudut ini adalah sudut RAN. Seterusnya, hitung sudut di antara garis AR dengan satah ABCD. Jadi kita akan hitung sudut ini, segitiga ini. Kita lukis semula dalam bentuk dua dimensi. Ini adalah R, ini adalah N, dan ini adalah A. Ini adalah sudutnya. Panjang RN adalah sama dengan 10. Kemudian panjang AR tidak diberi dan AN juga tidak diberi. Jadi di sini kita perlu cari panjang garis AN ini. AN ini kita akan gunakan teorem Pythagoras, iaitu yang melibatkan garisan tapak ini. Panjang ini adalah 8. Kita lihat balik di atas ini adalah 8. Kemudian panjang AD adalah 12. Ini adalah 12. Jadi AN itu adalah garis hypotenuse. Jadi kita akan buat 12 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Kemudian kita puncakan, kita akan dapat 14.42. Jadi kat sini 14.42. Dia bukan nombor bulat kali ini, dia nombor perpuluhan. Jadi untuk menghitung sudut seperti biasa, kita lihat sudut kita ada sisi yang bertentangan dan juga sisi bersebelahan. Jadi kita akan gunakan tan. Jadi tan sudut RAN sama dengan tentang itu 10 per dengan sebelah 14.42. Jadi seterusnya kita gunakan calculator, kita tekan shift tan 10 per 14.42 dan jawapannya adalah 34.74 darjah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 6. Rajah menunjukkan sebuah prisma dengan segitiga kaki sama PQR sebagai keratan rentas seragamnya. V, W dan X masing-masing ialah titik tengah bagi TP, US dan QR. Dan diberi di sini QR bersamaan dengan 16. Jadi di sini tengah-tengah kita akan tahu bahawa ia adalah 88. Soalan A. Namakan sudut di antara garis VX dengan satah PQR. Garis VX dengan satah PQR. Jadi kita lihat pada rajah garis VX. Ini adalah garis VX dengan satah PQR. Kita highlightkan di sini. Kita dapati bahawa satah dan garis lurus tersebut bertemu pada huruf X. Jadi sudutnya adalah sudut X. Jadi kita lihat balik kepada garis lurus, iaitu VX itu
di mana V sebagai puncaknya, ini adalah puncak. Kemudian di bawah V ada P. Jadi VX P. Jadi di sini adalah tapaknya. Soalan B seterusnya adalah untuk kita menghitung sudut. Jadi kita akan lukis. Okey, di sini kita tuliskan sudut VXP. Dan kita akan lukis membentuk dua dimensi, bentuknya begini. Ini adalah V, ini P, ini X. Ini adalah sudutnya. Kemudian terlihat panjang bagi tiap sisi. Panjang VP. VP bersamaan dengan panjang PR ini 14 dan titik tengahnya adalah, jadi ukurannya adalah 7. Kemudian PX. PX kita lihat pada segitiga ini, dan PX itu adalah hypotenuse bagi segitiga bersudut tegak ini. Jadi seperti biasa, kita akan gunakan kalkulator. 17/2 tambah 8/2. Kemudian kita puncakan ya, kita dapat 18.79. 18.79. Kemudian terlihat terdapatnya sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Jadi kita akan gunakan tan. Tan sudut VXP sama dengan tentang bersebelah. Jadi kita akan tekan kalkulator, shift tan 7/18.79. Dan kita dapati sudutnya adalah 20.43 darjah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 7. Raja menunjukkan sebatang kayu lurus MN yang disandar pada sebuah tiang rumah dengan tapak PQRS. Tiang dan lantai dilitupi oleh jubin segi empat sama. Ini segi empat sama, di mana saiz sekeping jubin tiang adalah 2 kali saiz sekeping jubin lantai. Tandakan pada rajah dan hitung sudut antara kayu dan tiang. Okey, kita lihat di sini. Terdapat kayu dan yang disandar pada tiang. Jadi kayu ini bersandar pada tiang. Jadi kita lihat titik temunya adalah pada huruf N. Jadi sudutnya adalah sudut N. Jadi kita tanda pada rajah tersebut. Dan seterusnya kita akan membuat perhitungan sudut tersebut. Di dalam soalan ini tidak diberikan sebarang ukuran, tetapi dia menggunakan ukuran jubin. Kita lihat di sini. Sebelum itu kita akan buat sedikit lakaran. Lakarannya seperti begini. Ini adalah NPM. Sudutnya. Kita akan lihat tinggi dia ataupun ukuran NP. NP ini adalah bersamaan dengan 4 jubin. Dan panjang MP adalah bersamaan dengan, kita lihat sini 1, 2, ada 4 jubin juga. Tapi di sini dikatakan bahawa saiz keping jubin tiang 2 kali saiz keping jubin lantai. Bermaksud panjang PN ini kita darabkan dengan 2 sama dengan 8. Jadi panjang PN adalah 8 dan PM adalah 4. Ini bukan dalam unit sentimeter tetapi dalam nisbah kiraan jubin. Jadi di sini kita dapati bahawa kita ada sisi yang bertentang dan sisi yang bersebelahan dengan sudut. Jadi kita akan gunakan tan. Tan sudut MNP sama dengan 4/8. Jadi kita gunakan kalkulator.
kita tekan Shift Tan 4/8 dan kita dapati sudutnya adalah 26.57. Kita bundarkan menjadi 26.57 darjah. Dan seterusnya terlihat soalan ke-8, iaitu soalan yang terakhir dalam video kita. Rajah menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk TUVW. Kena pasti dan hitung sudut di antara QUW dengan satah PQUT. Okey, terlihat di sini satah QUV iaitu merupakan satah yang berwarna kelabu dengan satah PQUT. PQUT adalah satah yang bentuk segi empat, satah tegak di bahagian belakang. Di sini terdapat dua titik temu iaitu Q dan juga U, dan terdapat dan W ni sebagai puncak. Jadi untuk memilih sama ada titik Q ataupun titik U, apa yang perlu kita pertimbangkan adalah melihat pada puncak. Antara Q dan U, yang manakah jarak yang lebih dekat dengan puncak? U ataupun Q. Jadi di sini kita dapati bahawa yang paling dekat dengan puncak adalah U. Kerana WQ ni merupakan hypotenuse. Jadi hypotenuse lebih panjang. Jadi kita pilih U. Jadi W ni sebagai puncak dan Q ni sebagai tapak. Kita lihat pada puncak Q, puncak W yang berada betul-betul di bawah W secara tegak adalah titik T. Jadi ini adalah T dan ini adalah W. Jadi sudut kita adalah sudut WUT. Dan seterusnya kita nak hitung bukaan sudut tersebut, kita akan lukis. Jadi kita akan lukis tapak ni dulu. Kita mengandaikan bahawa PTQU adalah tapak. Jadi titik temu mereka adalah pada U sini, kemudian U dan T, dan puncaknya adalah W. Seterusnya kita lihat ukuran WT. WT di sini sama dengan panjang SP, iaitu 5. Kemudian TU adalah sama dengan panjang WV, itu 12. Jadi di sini terlihat sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Jadi kita akan gunakan tan. Tan sudut WUT sama dengan tentang per sebelah. Jadi kita gunakan kalkulator. Shift tan 5/12. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 22.62 darjah. Boleh kita bundarkan, kita akan dapat 22.62 darjah. Jadi itu saja untuk video kita pada kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang dengan tajuk-tajuk yang seterusnya. Sekian, terima kasih.